Assalamualaikum. Saya Fatimah Zamna binti Sulong, bernombor matrik 258504 dari grup 14, ingin membentangkan perbezaan dimensi #1980 budaya di Malaysia. Seperti kita tahu, budaya harus dilihat mengikut sudut pandangan yang berbeza, kerana budaya boleh berada dalam struktur tulen dan teori. Budaya ialah gaya hidup sesuatu yang normal dalam masyarakat umum. Imej, implikasi, syak wangsangka dan keputusan yang dibentuk dan diperturunkan bermula dengan satu umur kemudian ke seterusnya, manakala Maheswaran dan Sawit 2000 pula menghuraikan budaya sebagai salah satu faktor dalaman yang mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Susunan budaya dapat menyemai jiwa, patriotisme dan dapat membina perwatakan yang memikat. Bahagian penting budaya ialah perubahan supaya ia menjangkakan untuk mencapai pembangunan budaya lah yang boleh diiktiraf oleh kawasan tempatan di seluruh dunia dan kawasan tempatan yang berdekatan. Selain itu, budaya memainkan peranan penting dalam pelbagai perspektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Salwa binti Ramli 258748 daripada kumpulan 14, di mana kumpulan saya akan menerangkan, dan di mana bahagian saya akan menerangkan dimensi perbezaan budaya Hofstad 1980 mengikut budaya Malaysia, di mana seperti yang ditunjukkan oleh Hofstad 1980 ni, terdapat perbezaan peringkat awam dan wilayah dengan kumpulan sosial yang memberikan kepada kesan kepada tingkah laku dalam persatuan. So, aspek Hofstad ni dia kerap digunakan untuk penerokaan mesra hasil daripada keterusterangannya dalam memahami dan menilai masyarakat itu sendiri, di mana model aspek sosial Hofstad ni dia mengandungi 4 aspek, khususnya jarak kuasa, keengganan kelemahan, kebebasan dan kerjasama, lelaki dan wanita. So, di mana saya akan menunjukkan perbandingan kajian Hofstad ni bagi Malaysia, Singapura dan juga Thailand. So, dekat sini saya akan tunjukkan sedikit dia punya perbezaan. Okey, so kalau kat sini kita boleh tengok dia punya dari segi jarak kuasa. Biru ni melambangkan negara Malaysia, orange ni Singapura, dan juga warna kelabu ni adalah Thailand. Okey, so perbezaannya kita boleh tengok di sini. Okey, jarak kuasa, individualisme, maskulin, mengelak ketidakpastian, orientasi jangka panjang dan juga kepuasan. So, kat sini bagi ketiga-tiga negara ni mempunyai perbezaannya tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika Syahran binti Muhammad Yusof, matrik number 259702. Okey, saya akan membentangkan bahagian perbandingan kajian Hofstad di Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Okey, bagi bahagian jarak kuasa, Malaysia adalah yang paling tinggi, iaitu 100%, diikuti dengan Singapura dan juga Thailand. Thailand sebanyak 64%. Okey, bagi individualisme pula, Malaysia paling tinggi iaitu 26%, diikuti dengan Singapura 2% dan juga Thailand sebanyak 20%. Okey, bagi maskulin pula, Malaysia adalah tertinggi sekali iaitu 50%, diikuti dengan Singapura 48% dan juga Thailand sebanyak 34%. Okey, dalam bahagian mengelakkan ketidakpastian,
Negara Thailand adalah paling tinggi iaitu sebanyak 60%, diikuti dengan Malaysia sebanyak 36%, serta Singapura sebanyak 8%. Bagi orientasi jangka panjang pula, iaitu Singapura paling tinggi iaitu sebanyak 72%, diikuti dengan Malaysia sebanyak 41% dan juga Thailand sebanyak 32%. Dan akhir sekali bagi bahagian kepuasan, Malaysia sebanyak 57% dan diikuti dengan Singapura sebanyak 46% serta Thailand sebanyak 45%. Jadi kita boleh tengok dekat sinilah perbandingan yang dapat dalam hot streak di Malaysia, Singapura dan Thailand. Kolektivisme dan individualisme. Hala tuju sosial kemerdekaan dan kerjasama merujuk kepada sejauh mana individu daripada persatuan pergi sebagai orang atau perhimpunan Hotspit dan Hotspit 2005, Fields-Guyton et al. 2011. Kemandirian yang tinggi disifatkan sebagai budaya individualistik yang menekankan kepentingan kepribadian, keistimewaan dan keperluan manusia, dan hubungan antara manusia tidak sempurna, manakala unsur sosial masyarakat rendah dicirikan sebagai budaya agregat yang menonjolkan perhimpunan, kebebasan dan keramahan dalam perhimpunan, dan jiwa bekerjasama lebih daripada kehendak dan pengabdian individu. Antara individu perhimpunan yang tidak dapat dinafikan. Manakala komuniti membayangkan individu sejak lahir dimasukkan ke dalam perhimpunan besar, budaya Malaysia secara amnya adalah perhimpunan dan persatuan diatur. Ini adalah atas alasan bahawa kebanyakan rangkaian di Malaysia boleh memberikan tanggungjawab yang besar tanpa mengira terdiri daripada kaum yang berbeza, serta menekankan kepentingan pengumpulan atau kualiti agregat seperti amalan adat, liberaliti dan pematuhan. Budaya Malaysia mementingkan objektif bantuan kerajaan dalam persatuan dan bukannya pencapaian keperluan individu. Budaya ini sentiasa menentang perubahan dan lebih bersedia untuk mengakuinya untuk semua maksud dan tujuan. Tindakan ini adalah untuk menjauhkan diri daripada berlakunya perbalahan individu. Contohnya, golongan yang lebih tua semakin dipandang remeh oleh persatuan tertentu di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanizah Hanis binti Jaafar, nombor matrik 258518. Subtopik yang seterusnya adalah berkenaan maskulin ataupun feminin. Perkataan lelaki atau wanita merujuk kepada tahap sifat-sifat lelaki dan wanita tersebut yang ditampilkan dalam sesebuah organisasi dalam sesebuah negara. Ini adalah menurut atau mengikut kata Watchman Semewer dan McDaniel pada tahun 2007. Selain itu, sifat lelaki dan wanita ini dikatakan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi di mana lelaki dan wanita ini merupakan tunggak utama yang mengendalikan sesuatu majlis dalam sesebuah persatuan. Contohnya, kelelakian dilihat sebagai satu ketegasan, manakala sifat kewanitaan ini lebih kepada kesejahteraan dan peribadi yang adil. Contoh di Malaysia itu sendiri, kita lihat sebuah organisasi keselamatan iaitu Polis Diraja Malaysia, di mana semua pucuk pimpinan ketua polis negara adalah terdiri daripada lelaki. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulan, dimensi perbezaan budaya Hofstede 1980 relevan bila diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Mampu mempengaruhi anggota organisasi termasuk mempengaruhi gaya kepimpinan. Mampu menjelaskan masalah-masalah yang timbul akibat sumber. Seterusnya, mampu menggerakkan individu-individu dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.
atau daya manusia. Setiap aspek hosted secara positif mempunyai pilihan untuk membantu kami memahami kualiti yang lebih ditekankan dalam budaya. Sebilangan besar aspek ini juga membantu kita melihat bagaimana satu budaya berbeza dari yang lain. Selain itu, aspek-aspek ini menggeser kita untuk menghargai dan mendapatkan pelakuan masyarakat dalam sesuatu budaya, khususnya berkaitan budaya di Malaysia.